Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi as-siyam wa ja'alahu mutahhiran minadh dhunubi wal atham. أحمده سبحانه وتعالى فهو العلي العظيم الذي أنزل عباده الدين القويم شرعهم فيه الشرائع وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama kali marilah kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah dan keizinannya kita dapat bertemu pada kali ini pada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang menjanjikan segala kebaikan. Semoga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang bertakwa, orang yang beri nikmat, rahmat dan keampunan pada bulan yang mulia ini. Jadi insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan tajuk Fadail Syahri Ramadan. Kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Antara hikmat Allah Subhanahu wa taala melebihkan antara makhluknya, melebihkan di antara masa dan tempat. Allah melebihkan setengah tempat atas tempat-tempat lain, seperti Allah lebihkan tempat Makkah Al-Mukarramah daripada tempat-tempat lain di muka bumi ini. Begitu juga Allah melebihkan masa. Allah melebihkan bulan Ramadan ke atas bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah melebihkan matahari ke atas planet-planet yang lain juga. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam bulan Ramadan yang kelebihan-kelebihan yang besar dan keistimewaan yang agung. Di antaranya yang dinukilkan dalam kitab-kitab para ulama, yang pertama disebut sebagai fahuwa syahrul ladzi anzalallahu fihi al-Quran, iaitu bulan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang maksudnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan mengenai petunjuk dan pembeza di antara benar dan yang batin. Hadirin sekalian, sahabat Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unzilat suhuf Ibrahim alaihissalam fi awali lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurat lisitti madayna min Ramadana wal Injil lisalasi asyarata khalat min Ramadan wa unzilal Furqan li arba'in wa ashrina khalat min Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad yang bermaksud diturunkan suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam pada awal malam Ramadan. Diturunkan kitab Taurat pada hari ke-6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pula pada 13 Ramadan. Dan diturunkan Al-Furqan dan Al-Quran pada 24 Ramadan. Dalam satu hadis yang lain berkaitan dengan penurunan Al-Quran yang setakat kita faham pada 13 Ramadan, disebut di sini 24 Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-Taurat nuzilat li sittin madayna minhu wal Injil nuzila li salas asyarata madar minhu wal Qur'anu nuzila jumlatan ila sama'id dunya li arba'in wa ashrina madat min, yang bermaksud
Kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan kitab Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada 4 Ramadan. Di sini tidak bercanggah. Hadis ini tidak bercanggah yang mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada 13 Ramadan, 17 Ramadan. Di sini disebut 24 Ramadan. Maksud ulama menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan tarikh 24 Ramadan di sini maksudnya Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada 24 Ramadan dan diturunkan secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Jika kita lihat pada kelebihan bulan Ramadan ini, kelebihan yang kedua yang disebutkan oleh ulama, wa wasyahrul ladzi faradallahu siyam, itu bulan yang Allah wajibkan berpuasa padanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang membawa maksud bahawa wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Semoga kamu beroleh menjadi orang yang bertakwa. Itu kelebihan yang kedua. Itu untuk menjadikan kita insan yang bertakwa. Yang ketiga, wa huwa syahrut taubati wal maghfirah wa takfiruz zunubi was sayyiat. Bulan taubat dan keampunan, bulan yang dihapuskan segala dosa dan kejahatan. Berkaitan dengan kelebihan ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtanabatil kabair. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan bertemu Ramadan yang lain dapat menghapuskan dosa-dosa apabila selagi mana ia tidak melakukan dosa besar. Itu kelebihan pada bulan Ramadan, itu kelebihan Ramadan dapat menghapuskan segala dosa selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh harapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam satu hadis yang lain, dalam satu bentuk sirah, yang mana sebelum ni Rasulullah SAW menggunakan kalimah man sama. Dalam satu sirah hadis yang lain, Nabi menyebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi maksudnya, siapa yang melakukan, menghidupkan menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan penuh harapan, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi sini buat maksud bahawa menghidupkan Ramadan, maksudnya sepanjang Ramadan kita menghidupkan Ramadan. Itu maksud qama, berbanding dengan sama. Qama membuat maksud menghidupkan sebulan Ramadan itu sendiri. Jika kita dapat menghidupkan dengan amalan-amalan kebajikan, insya-Allah kita akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa yang kita lakukan sebelum ini, selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Sabdanya lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ni, dengan keimanan dan penuh harapan, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu kelebihan yang ketiga yang dinukilkan, iaitu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keempat disebut wa huwa syahrul aitqi minan nar.
Syahrul Itqi, itu bulan kebebasan daripada api neraka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, wa yunadina munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi autaqa'u minan nar wa zalika kulla lailatin, rawahu at-Tirmizi. Jadi maksud hadis wa yunadi munadin, berseru oleh orang yang berseru, diseru ya baghiyal khair. Diseru bahawa ya baghiyal khairi, wahai pecinta kebaikan, baghiyal khair, pecinta kebaikan, aqbil, marilah, hadirlah, marilah. Diseru, diajak tu pada bulan Ramadan. Dipanggil pula, aqbil, mari. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang selalu, orang yang suka, pecinta kejahatan, tinggalkanlah kejahatan. Walillahi autaqa'u, sesungguhnya bagi Allah itu orang-orang yang telah dibebaskan daripada neraka. Wa zalika kulla lailah, iaitu berlaku pembebasan pada setiap bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian kelebihan yang kelima pada bulan Ramadan ini, wa fihi tuftahu abwabul jinan. Tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tusfadu syayatin. Dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Ini kelebihan yang kelima. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya, ke semua pintu syurga. Wa tughlaqu, dan ditutup serapat-rapatnya semua pintu neraka, dan syaitan-syaitan telah dirantai. Jadi berkaitan dengan kelebihan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa fi lafzin wa sulsilatis syayatin." Ay annahum yuj'aluna fil asfad was salasil fala yasiluna fi ramadana ila ma kanu yasiluna ila fi ghairi. Jadi maksud hadis ini, Rasulullah kata, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam satu hadis dia sebut wasul silati syayatin, yang maksudnya syaitan dirantai, diikat, dan mereka tidak boleh sampai kepada bulan Ramadan ini sebagaimana mereka bermahajalela boleh sampai pada bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya syaitan dibelenggu, tidak dapat untuk menggoda, menghasut, menghalang manusia, menghalang umat Islam daripada melakukan kebaikan pada bulan yang mulia ini. Itu kelebihan. Allah dah jamin dah, syaitan telah dirantai. Tapi yang tak dirantai melainkan hawa nafsu. Hawa nafsu ni memang hebat, sebab nafsu adalah raja. Kalau kita tidak dapat mengawalnya, dia akan mengawal kita. Dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kembali dengan Rasulullah SAW daripada satu peperangan, Rasulullah kata, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya Rasulullah, sahabat pun tercengang-cengang, terkejut. Kembali pada medan perang melibatkan kematian, luka parah, cedera parah. Tiba-tiba Rasulullah SAW sebut bahawa kita ni baru balik daripada perang yang kecil, jihad yang kecil. Sebenarnya ada satu jihad yang lebih besar. Jadi sahabat tanya, jihad apakah wahai Rasulullah? Rasulullah pun jawab, iaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Ini maksudnya setelah syaitan dirantai. Tapi sebenarnya syaitan dirantai pada bulan Ramadan. Sebelum tu dia dah latih kita dah. Latih kita untuk menjadi dia punya ejen pada bulan Ramadan. Jadi apabila kita tak dapat nak kawal nafsu kita, jadi itulah sebabnya kita tak dapat nak melakukan ibadat, kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, yang akhirnya kita terhalang daripada nikmat
dan kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan yang mulia ini. Jadi jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling agung. Kita lihat pula kelebihan yang keenam. Disebut wahwa syahrus sabri. Itu bulan kesabaran. Jadi kerana kesabaran itu tidak kesabaran maksudnya dia tak nampak pada ibadat-ibadat yang lain, tak nampak sabar. Ibadat lain kalau tak mau buat pun siapa pun tak tahu. Semayang kalau tak semayang pun siapa nak tahu, kita hanya dengan Allah Taala saja. Tapi kalau puasa ini nampak daripada peranan dia, peranan sifat sabar sendiri. Kalau tak sabar memang puasa akan tak dapat kita lakukan puasa, kita terpecah atau terborai puasa. Orang Kedah kata terborai. Terberai puasa tu. Jadi kerana sabarlah kita dapat melakukan puasa daripada awal pagi sehinggalah kepada terbenamnya matahari. Itu sabar. Jadi bulan puasa ini bulan melatih kita bersabar daripada melakukan segala perbuatan, segala perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita. Dulu pada bulan biasa kita bebas, rasa nak buat kita buat, duit ada, rasa nak makan. Tapi pada bulan ni sabar. Pada bulan biasa ni, pada bulan puasa ni kita sabar daripada makan benda yang halal. Apatah lagi kita disuruh sabar daripada makan ataupun buat benda-benda yang Allah larang. Benda yang halal pun Allah suruh sabar, tak boleh makan pada bulan Ramadan ini. Jadi melalui puasa Ramadan ini, seorang Muslim itu dapat menahan dirinya daripada nafsu syahwat dan keinginan yang telah dia berlakukan pada bulan-bulan yang biasa. Sebab itulah puasa disebut sebagai nisfus sabri. Puasa merupakan sebahagian daripada kesabaran. Siapa puasa maksudnya dia telah melaksanakan sebahagian daripada sifat sabar yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan sifat sabar ni, kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Maksudnya, sesungguhnya diganjari, diberi pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan balasan yang tidak terkira. Jadi kita cuba lihat pula kelebihan yang ketujuh. Puasa wahwa syahrud du'a. Ramadan merupakan syahrud du'a, bulan untuk kita berdoa, peluang untuk kita berdoa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah selepas dia menceritakan tentang kewajipan berpuasa, kelebihan berpuasa, wajib berpuasa, Allah ikuti dengan ayat wa idza sa'alaka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, memohon kepadaku, meminta kepadaku, bagi tahu bahawa aku adalah amat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menerima doa bagi orang yang berdoa apabila berdoa. Cuba lihat betapa Allah mengharapkan supaya kita umat Muhammad, umat Islam ini sering berdoa, sering bergantung kepadanya. Allah tak marah. Kalau dengan manusia ni kita minta sekali dua tak apa, 3-4 kali dah masam muka dah. Allah manusia marah tak suka. Tapi Allah minta sekali, 10 kali, 1 kali, lagi banyak minta, lagi Allah suka. Itu beza di antara minta dengan Allah dan minta dengan manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi berkaitan dengan doa ini, bulan doa ni kelebihan. Salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yaftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya 3 orang, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. As-saim, orang berpuasa sehinggalah mereka berbuka. Maksudnya dalam tempoh berbuka itu
doa memang makbul. Dalam tempoh berpuasa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Sebab ini dia punya kelebihan berdoa. Allah tak akan tolak. Iaitu apa dia? Yang pertama, orang yang berpuasa, orang yang berada dalam keadaan berpuasa. Maksudnya berpuasa dalam keadaan melakukan hak-hak berpuasa. Qama, melakukan segala tuntutan puasa tanpa melakukan segala perbuatan yang mencemarkan puasa itu sendiri. Itu maksudnya as-saim, berpuasa. Yang kedua tu dia kata imam, pemimpin yang adil. Pemimpin yang melaksanakan hak-hak terhadap orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, doa bagi orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini dalam keadaan macam mana pun, kalau dia dizalimi, kalau dia tadah tangan ke langit, ketika itu juga dengan penuh harapan, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak ada hijab, tak ada pendinding di antara orang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan terus ampunkan doanya. Jadi kita jangan elaklah diri kita daripada menzalimi orang lain, lebih-lebih lagi pada bulan mulia, bulan yang dimakbulkan lipat kali ganda doa kita ni. Jadi kita lihat kelebihan yang ke-8 ni. Disebut sebagai wahwa syahrul judi wal ihsan, iaitu bulan pemurah dan belas kasihan. Bulan yang Allah bersifat amat pemurah dan amat belas kasihan. Sebagaimana tersebut terdapat dalam sebuah hadis sahih, disebut sebagai ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Allah merupakan pada bulan ini ajwad, paling pemurah pada bulan Ramadan. Jadi mintalah apa saja, insya-Allah Allah akan makbulkan pada bulan Ramadan ini. Dan kelebihan yang ke-9, wa wasyahrun fihi lailatul qadr allati ja'ala Allahu al-amala fiha khaira minal amali fi alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Allah menjadikan amalan padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Yang bermaksud malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Majah meriwayatkan hadis pada Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khair kulluh. Wa man yuhram khairuha illa wala yuhramu khairuha illa mahrumun." Dia, Nabi kata, maksud dia, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kamu. Bulan ini telah bertamu, hadir menjadi tetamu kamu. Allah kata bulan Nabi kata bulan ini telah hadir untuk menjadi tetamu kamu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dihalang daripada memperolehinya, maka ia terhalang daripada memperolehi segala kebaikan, dan tiada sesiapa pun tidak memperolehinya kecuali orang yang memang dihalang oleh Allah daripada mendapatkannya. Maksudnya orang yang dihalang, maksud orang yang tak minta, tak buat amal ibadat, itu orang yang terhalang. Jadi itulah kelebihan yang ke-8, iaitu bulan yang ada dalam bulan yang Ramadan yang mulia ni sendiri pun Allah bagi satu malam khusus. Bulan Ramadan ni sendiri pun dah 30 malam ataupun 29 malam tu dalam bulan Ramadan ni memang dah mulia, berlipat kali ganda pahala diberi, doa dimakbulkan, segala kebaikan termaktub dalam sebulan Ramadan. Rupanya dalam satu bulan tu ada satu hari yang Allah janjikan pahala berlipat kali ganda. Walaupun kita berdoa, kita sembahyang, kita puasa, kita buat sedekah, kalau tepat pada malam itu pahalanya berlipat kali ganda, yang disebut sebagai dapat pahala lebih daripada
1000 bulan, berbanding dengan pada bulan yang lain. Rasanya setakat itulah yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan dia beri manfaat untuk kita bersama dalam kita melayari, menjalani, bertapak dalam pada sisa-sisa Ramadan yang kita dah sampai nampak tak nampak, sedang tak sedang dalam musim coronavirus, musim kita dihalang daripada keluar, kita terhalang daripada melakukan segala perbuatan perkara yang kita biasa lakukan sebelum ini. Ditambah lagi pada Ramadan, kita dihalang daripada melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi semoga kita dapat mendisiplinkan diri kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dengan suci bersih, dan kita mendapat manfaat pada bulan ini, bulan yang Allah janjikan segala kebaikan seperti yang kita jelaskan sebentar tadi. Semoga ia bermanfaat bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahu akbar, Allahu akbar. Na'udzubillahi mimma nakhaf wa nahzar. Allah Rabbuna la nusyriku bi syai'a azza jaruka wa jalla sana'uk wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna na'udzubika min syarri qada'is su' wa min syarri kulli syai'in anta akhizun bi nasiyatihi. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanam wakfina bikanafika alladhi la yuram wahfazna bi'izzatika alladhi la yudam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli baliyatin wa syukra 'ala al-afiyah. Allahumma inna nasta'idzu bika min kulli makruh wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka dawamal 'afiyah fi jami'il amradi wal balaya. Allahumma inna na'udzu bika min at-ta'ni wa ta'un wal waba wa mautil faj'ati wa min sa'atil humma. Allahu akbar mimma nakhaf wa nahzar. Allah Rabbuna la nusyriku bihi ahada. Allahumma anfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bizil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa 'an biladil muslimin ajma'in. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.